Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kasihi yang berbahagia Tuan-tuan Mazlan, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini, pagi 15 Ramadan, kita dapat melangkah kaki kita ke majlis ilmu untuk mengisi pengimarahan kita terhadap bulan yang mubarak, bulan yang mulia ini. Satu bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh orang-orang yang arifin, orang yang mengetahui hakikat kehidupan kita ini. Alhamdulillah, pagi ini masih ramai juga daripada awal saya sampai saat ni seriau juga. Tengok ada sejemput je tuan tu, tapi dia kuih ramai. Kita duk sok sangka tak elok. Ada yang kata dia pun tengok bola lah. Bola ni pun satu juga. Kita tengok Yahudi ni bijak semua. Dia start Piala Dunia nisfu Sya'ban dan akhir nuzul Quran, dekat nuzul Quran lah. Dia ganggu Ramadan kita. Tengah orang Islam duk syok balik dengan bola, boom, dia boh orang Islam Palestin. No? Jadi orang tak apa terasa. Betul-betul fikir tengok dia susun elok. Dapat mengganggu Ramadan dan dapat bagi orang Islam leka, sehingga mereka terus menzalimi orang Islam, khususnya di Palestin. Jadi memang inilah kerja satu golongan manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali redha sehingga kamu mengikut mereka. Kalau kita mengaji bahasa Arab, lan tarda dipanggil lan itu nafi istiqbal. Maknanya selagi ada masa yang akan datang ni, yang duk main ni, selagi itulah yang kata Yahudi Nasara ni, mereka tidak akan senang hati dengan orang Islam. Mereka akan memerangi, mereka akan ganggu, mereka akan bawa orang Islam meninggalkan agama mereka dan bersama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka hapuskan sejak daripada berkurun, sejak daripada zaman-zaman yang silam lagi. Kita baca dalam surah Al-Quran, kita jumpa kisah-kisah bagaimana Yahudi sentiasa merancang, sentiasa mencari jalan bagaimana untuk menentang orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita dengan penuh yakin. Quran kata apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan yang akhir itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah habaq dalam Quran, buatlah bagaimanapun Yahudi Nasara ni nak buat kat orang Islam, tetapi kemenangan wal aqibatu tu maknanya kemenangan yang akhir adalah untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Yahudi akan tewas bila sampai masa dia ni dekat nak kiamat.
Sehingga dia duduk di mana pun, dia menyorok di balik pokok pun, pokok ni nanti panggil, wahai Muslim, ini dia Yahudi, bunuh dia. Pokok pun tolong habang. Bilakah saat itu? Wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok ayat yang pendek tu, kita kena renung. Bila Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada orang Islam ni, yang kita tengok hari ni, Allah dahsyat, tak gamak kita nak tengok. Tuan-tuan, penderitaan, kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi ke atas orang Islam, tak gamak nak tengok. Tapi sampai masa dia, orang Islam Allah akan bagi kemenangan. Bila? Dalam ayat tu Tuhan sebut, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan yang akhir itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab tu sangat penting kita mengaji, kita mujahadah dalam diri, untuk kita naik ke tahap muttaqin ini, baru kita akan diberi oleh Allah kemenangan. Lagi orang Islam tak sampai ke tahap tu, tak menang lagi. Quran sebut wal aqibatu lil muttaqin. Allah tak kata wal aqibatu lil muslimin. Dan kemenangan yang akhir itu bagi orang Islam. Tak. Tapi Tuhan sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan yang akhir itu adalah bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu pengajaran yang kita tengok, kita kena ambil, tengok lagu tu keadaan orang Islam. Maka kita di sini yang aman, yang tenteram, kena berusaha mujahadah membina syarat Tuhan nak bagi kemenangan, supaya kita tak dapat kehinaan, iaitu muttaqin. Kita ni ada 3 benda yang kita nak kena cari dalam dunia ni. Pertama, Muslim. Muslim ni alhamdulillah kita semua dapat. Tuhan bagi cukup mudah kat kita secara bakar. Kerana mak pak kita Islam, kita pun keluar lahir mai ke dunia dalam keadaan Muslim. Kemudian yang kedua, mukmin. Yang ni pun alhamdulillah ramai kita beriman insya-Allah, dan dia perlu kita perbaiki, kita perelok dari masa ke semasa untuk menyempurnakan sifat mukmin kita. Kemudian satu lagi yang kita nak kena cari ialah muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa. 3 ni, Muslim, mukmin, muttaqin. Kalau Muslim saja, mukmin dia tak kemas, muttaqin dia tak ada, ni pun tak jadi. Bila Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, bila had nombor 3 tu ada pada kita, muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan yang akhir itu ialah untuk orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan sekalian, jadi sebab tu kita disuruh mengaji, kita disuruh cari ilmu, kita disuruh mujahadah dalam diri untuk nak dapat. Dia akan sampai bila dunia ni nak berakhir hebat, kita akan tengok keadaan iman dan takwa orang-orang Islam hebat. Waktu ni lah Allah Ta'ala tewaskan Yahudi, Allah tolong orang Islam. Sampai Nabi kata Yahudi tu kalau dia menyorok balik pokok pun, pokok tolong habang. Ni dia Yahudi, meh bunuh dia. Tuan-tuan, jadi ini satu benda kita bila tengok Israel, Yahudi, Palestin ni, jangan kita duk yang kita duk tak berubah duk lagu tu. Hak tak mengaji duk tak mau mengaji juga, hak duk kelai sama Islam duk terus kelai juga. Duk buat kerja nak bagi hancurnya sifat-sifat muttaqin. Tuan-tuan, maka Allah plan cukup cantik pada kita, nak bagi kita jadi umat yang kuat, umat yang layak mendapat pertolongan Allah.
Contohnya kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara proses Tuhan nak bagi kita jadi orang yang hebat ni, Allah bagi kepada kita Ramadan tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun Tuhan bagi kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tak apa perasan, kita tak, mungkin ketandusan ilmu kan. Kalau kita tengok ayat Quran, Allah suruh kita puasa di bulan Ramadan. Apa tujuan dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tuan-tuan, sebab tu para ulama menamakan Ramadan ini dia adalah sebagai madrasah takwa, sebagai sebuah sekolah, sebagai pusat latihan setahun sekali. Kita pakat masuk dalam dia sebulan. Apa sekolah ni nak asuh kita, nak didik kita supaya kita dapat pangkat darjat muttaqin tadi, takwa. Setahun sekali. Kalau kita betul-betul hayati umat Islam satu dunia dapat apa dia yang ditawarkan oleh Ramadan, hebat kita. Tapi malang tuan-tuan, kita tengok setahun puasa macam-macam melanda orang Islam. Barangkalilah tak sampai falsafah ataupun hikmah Ramadan puasa itu yang diterima oleh umat Islam akhir zaman. Dan mungkin jugalah orang terima Ramadan ini, dia tak tahu apa dia nak dapat di dalam bulan Ramadan. Dia pakai rodong betul. Orang tanya, awak puasa dah nak raya, kena puasa dulu lah. Dia puasa pasal nak raya. Dia jadi lagu tu, dia jadi macam adat, macam tradisi saja. Takat tu dia tak lebih daripada tu. Dia tak pi jauh dah tu. Dia duk kira pahala aja, pahala. Mayang fardu 70 kali ganda. Kan bayang sunat dibayar fardu. Kan Lailatul Qadar, betul lah hak tu. Tapi di sebalik itu ada satu benda yang namakan hikmah Ramadan yang jarang orang fikir. Tuan-tuan sekalian, jarang dia fikir kita aku ni dapat ke tak. Dan dia tak nampak bahawasanya ini penting, pahala amalan itu penting untuk memberatkan mizan timbangan kita. Ada satu lagi yang sangat penting, ialah darjat kita tu, pangkat kita di sisi Allah Ta'ala. Ini yang ditawarkan muttaqin ini, ialah darjat yang paling tinggi di kalangan umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kita yang paling tinggi ialah takwa. Tuan-tuan, kita bila pangkat tinggi baru Allah Ta'ala ra'i, kan? Sebab tu Allah kata wal aqibatu lil muttaqin tadi. Allah bagi kemenangan tu untuk orang yang bertakwa. Pasal apa? Takwa adalah darjat hamba yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bila kita dapat pangkat ni, baru Allah ra'i kita, baru Allah tolong kita, kan? Allah kita tengok macam kita hari-hari hidup dunia ni lah. Orang ada pangkat dengan tak ada pangkat, dia tak sama, kan? Tak sama. Orang ra'i tak sama. Ini sama-sama manusia. Ada orang buat kenuri nikah anak dia, duduk pukul 12 nampak kereta gelap, hitam macam kereta tu Mazlan, cermin gelap, perhati tengok nombor 2 angka je. Dia nak tikam ekor tak boleh 2 angka.
Tuan rumah ni terkejut tak pergi sambut. Dia kata orang ada derajat mai. Ambut ra'i, bawa pi pun kemah asin tak sama dengan orang. Pasal orang ada derajat, orang ra'i. Menu dia pun lain sikit, ada tambah sikit. Pasal ada derajat. Duk petang sikit pukul 3, tengok orang mengkuang titi mai, naik sekat buruk. Magat tak ada. Mai duk berbagak, tuan rumah tengok buat tak nampak. Pasal tak ada derajat. Mai duk 3 beranak. Lah kali dia pergi sandar sekat tu, dia berdunyok masuk mai pun orang tak kata apa dia, tak layan. Habis kali pergi kat talam ni duk produk pisang, makanlah 3 beranak. Siapa tak hirau, sebab tak ada kedudukan. Yang ada kedudukan orang ra'i lagi. Orang lain selalunya orang bagi bunga telur sebiji seorang. Hak yang orang dah ada derajat ni 5 biji seorang. Dia dah pegang dua-dua tangan. Pasal orang ra'i. Hak makan produk pisang tak saat ni 3 beranak tadi, sebiji telur pun tak bagi. Pakai balik dengan telur apa mai tadi. Pasal tak ada derajat. Tu dunia. Kita bayangkan kalau kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada derajat, takwa ni tak ada dalam diri kita. Tuan-tuan, di mana tempat kita? Kan? Tapi kalau ada derajat ni, barulah ada tempat di sisi Allah. Barulah di dunia Allah tolong, dia balik kepada Allah, istimewa kedudukan dan Allah ra'i kedatangan dia. Kan? Jadi sebab tu kita lagi tak ada sifat ni. Sifat muttaqin ni tak ada dalam diri kita umat Islam. Lambat lagi lah Tuhan nak tolong. Lambat lagi lah nak dapat kemenangan. Tapi sampai masa dia akhirnya dia akan jadi begitu. Dunia dia akan berubah. Umat orang Islam akan balik kepada Islam, akan balik kepada iman, akan lahir ummah yang betul-betul muttaqin ini. Waktu tu baru Allah bagi kemenangan. Lepas menang tu tak lama kiamat. Tak lama kiamatlah dunia ini. Jadi kita sedang dalam proses itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita nak ajak, nak bawa diri kita menerusi salah satu program yang Allah bagi kepada hamba-hamba dia, nak angkat darjat dia, darjat taqwa ni, ialah dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan. Sebab tu kita kena ajak diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Puasa ni selain daripada kita nak harap pahala, selain daripada nak harap rahmat, maghfirah, keampunan, kemerdekaan daripada neraka Allah, yang jelas Quran sebut tu, hak tu penting lagi juga, iaitulah la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sebab tu pagi ni mari kita pakat tengok macam mana Ramadan ini boleh bawa kita, boleh pimpin kita jadi orang yang muttaqin ini. Cukup cantik tuan-tuan, bijaknya Allah Subhanahu wa taala dengan program madrasah Ramadan ini. Kalau kita hayati betul-betul, kita ikut betul-betul modul yang ada dalam pusat latihan Ramadan ini, dan setiap tahun kita akan melahirkan orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba yang hebat. Antaranya Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan halangan-halangan takwa ni melalui ibadat puasa. Baru kita tengok ni antaranya. Apa dia halangan takwa? Salah satunya ialah syaitan dan iblis. Mereka ni cukup kacau, cukup ganggu lah, nak bagi kita ni hancur ketakwaan kita. Bahkan mereka ni dah berjanji dengan Allah, waktu Allah nak usir mereka keluar mai ke dunia.
Kata dia, la ughwiyannan nasi ajma'in. Dia meminta kebenaran ke Allah, ya Allah, kami nak kacau manusia ni semua sekali. Semua sekali. Kacau apa? Kacau supaya mereka tak boleh buat kerja-kerja orang-orang yang bertakwa. Okay. Dia ganggu. Sebab tu kita tengok indahnya, cantiknya Ramadan ini. Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Apa satu lagi? Allah Ta'ala rantai segala iblis dan syaitan. Dirantai. Cuba tengok Tuhan duk didik kita sebulan tanpa gangguan iblis. Kita boleh jadi orang yang bertakwa, boleh buat kerja takwa. Kita boleh puasa walaupun duduk di rumah laki bini, bukan ada orang tahu, puasa. Kita boleh semayang jemaah hebat, ulang ke masjid tiap-tiap malam. Semayang apa? Semayang sunat tarawih. Sunat kita boleh buat berjemaah di masjid tiap-tiap malam. Nampak tak? Bulan Ramadan, bulan lain semayang fardu pun tak boleh nak buat. Tak boleh fardu. Semayang sunat boleh. Dia main ketat masjid tak boleh. Tuan-tuan tak heran siapa kita boleh pi bulan puasa, bulan lain tak boleh. Nampak tak? Bila tak ada iblis, tak ada syaitan, boleh kita buat. Ada kawan masuk pintu masjid belah ni, nampak kawan dia main pintu depan. Allah, dia terapa pi, dia kata Allah berahin, oh alhamdulillah panjang umur kita. Lama tak jumpa. Ngabih kali aku jumpa tarawih tahun lepas. Tarawih dah ni pula baru jumpa. Nampak? Tuan-tuan, Allah didik kita sebulan tanpa gangguan syaitan dan iblis, nak bina kekuatan, nak ajak kita ni kalaulah ada mujahadah dengan iblis dan syaitan, kita boleh buat kerja takwa yang selama ni kita tak boleh buat. Kita duk turut hasutan iblis, terpedaya dengan tipu daya dia. Tu yang jadi kita, tuan-tuan sekalian, tak boleh buat, tak hidup amalan-amalan takwa dalam yang bawa kita kepada takwa dalam diri kita. Ni kita kena ambil peringatan. Boleh bangkit sok Allah sambil pejam mata, duk periduk dapur, pok pak mata pejam. Dia bangkit, wahai, sahur tu sunnah, tapi boleh buat, boleh. Yang bini bergerak, laki dia bangkit pun esok dah dia pun bangkit rabah sampai tu. Cuba bulan lain gerak tu tengok, dia pun nyepok lah. Mak orang nak tidur kacau. Boleh. Baca Quran ni, maklum ni tak 4 kali khatam dah, bulan lain lah, dia tak ada boleh baca Quran. Anyam ketupat boleh. Baca Quran dia jadi lagu mana tak, jadi tak apa nak syiok.